Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam PDPR UPKK subjek Jawi dan Had bagi tahun 2. Hari ini hari Isnin, tarikh 23 Ogos 2021. Kita pergi pada isi kandungan bagi tajuk Jawi dan Had. Okay. Untuk tajuk yang pertama, kita akan berjumpa dengan pelajaran bunyi diftong. Kemudian, bunyi vokal bergandingan, bunyi digraf, bunyi konsonan bergabung, kaedah penomboran, kedudukan hamzah, frasa dalam ejaan Jawi, ayat tunggal dalam ejaan Jawi, ayat majmuk dalam ejaan Jawi, dan perkataan berimbuhan awalan akhiran. Kita pergi pada pelajaran yang pertama. Jawi dan Had, tajuk diftong. Erti diftong ialah gabungan dua huruf vokal dalam satu suku kata yang dilafazkan secara geluncur. Apakah penjelasan ini? Ini bermaksud kita akan menyebut huruf vokal iaitu A, E, I, O, U yang ditukarkan kepada huruf Jawi iaitu alif, waw dan ya dalam satu perkataan yang disebut secara geluncur sekali sebutan nafas. Begitu. Kita tengok. Ini huruf vokal A, E, I, O, U ditukarkan kepada huruf Jawi. Kita akan berjumpa 3 huruf iaitu awi, alif, waw dan ya. Jenis-jenis diftong terdapat 3 iaitu oi, waw ya oi, alif waw ya oi. Yang kedua au, alif waw au, alif hamzah waw au. Yang ketiga ai, alif ya ai, alif hamzah ya ai. Contoh yang pertama bagi diftong ai ialah serai. Belakangnya ada geluncur ai, rai, ai. Begitu. Kedua, pantai, tupai, petai, misai. Okay, kita pergi. Seterusnya diftong yang kedua, oi. Contoh perkataan pertama, boroi. Oi, boroi, amboi, kaloi. Kita pergi pada diftong ketiga, au. Limau, ada au, limau, daun, kerbau, pisau. Itu contoh bagi diftong. Apa pula vokal berganding? Gabungan dua huruf vokal dalam dua suku kata. Kalau tadi dalam satu perkataan yang dilafazkan. Yang ini dua huruf vokal dalam dua suku kata yang dilafazkan secara berasingan. Perlu dibaca secara berasingan sebagai dua suku kata. Dia akan jadi dua suku kata. Kita pergi contoh yang pertama. Masih lagi gunakan vokal A, E, I, O, U iaitu huruf alif, waw dan ya. Yang pertama alif, ya, ai. Alif, ya, ai. Yang kedua au. Alif, waw, au. Kita pergi tengok perkataan. Contoh yang pertama bagi I. Taib. Suku kata yang pertama ta. Suku kata yang kedua dia ib. Taib. Yang kedua kain. Yang ketiga sains. Contoh bagi au pula ialah gaul, laut, haus.
Kita pergi pada seterusnya, iaitu ya alif ai. Contoh perkataannya ialah biasa. Dia akan biasa. Yang kedua piano. Yang ketiga tiang. Okay, kalau vokal bergandingan ya wow you, dia akan jadi yo, ya wow yo. Contoh perkataannya tiung, tiup, kiup. Vokal bergandingan seterusnya adalah ya wow yo. Contoh perkataannya biola. Seterusnya waw alif wa. Contoh perkataan suap. Luas, buah. Okay. Seterusnya waw ya wi. Contoh perkataan Swiss, duit, buih. Itu sahaja untuk tajuk yang pertama. Ini contoh selain daripada perkataan tadi. Serai, rantai, kerbau, limau, kaloi, sekoi. Bagi bunyi diftong. Dan contoh lain bagi perkataan bunyi vokal berganding. Ada di bawah ni. Contoh bagi taat, maaf dan yang lain-lain. Kita pergi pada tajuk seterusnya, iaitu digraf dan konsonan bergabung. Apakah perbezaannya? Erti digraf ialah gabungan dua huruf konsonan secara berturut-turut yang mewakili satu bunyi. Hurufnya ialah shin, nga, ho, nya, nga, rin, dot, nya. Contoh perkataan shampoo. Huruf shim adalah huruf digraf, shampoo. Singa. Bagi konsonan bergabung, artinya ialah dua huruf konsonan yang datang secara berturut-turut mewakili satu bunyi. Contoh seperti sin dan ta. Dia akan bunyi balam bel. Daroder barober. Dia akan jadi sebutan sekali menyebut begitu. Begitu ya. Contohnya adalah store. Sin ta waw ro, store. Block. Ba lam waw kaf, block. Dia akan sebut sekali geluncur sebutan saja begitu. Okey, kita pergi tengok contoh yang pertama. Okey. Dia dah bagi huruf rumi B-L-O-K, block. Bila ditukarkan kepada padanan huruf jawi, B adalah huruf ba, L adalah huruf lam, O adalah huruf waw dan K adalah huruf kaf. Kenapa K padanan huruf digunakan huruf kaf bukan huruf qaf? Kerana perkataan block adalah daripada serapan kata Inggeris. Jadi digunakan K, huruf jawinya adalah kaf. Okey, macam mana ejaannya pula? Ba lam waw kaf, block. Block. Ba lam waw kaf, block. Ada sekali sebutan saja untuk konsonan bergabung. Okay, kita pergi yang kedua. Shampoo.
Tengok. S, Y adalah mewakili huruf Shin. A, alif. M, mim. P, pa. U adalah waw. Shampoo. Okay, kita tengok sambungan pada hurufnya ialah Shin, alif, mim, pa, waw. Kenapa huruf alif tu dipangkah warna merah? Dia akan digugurkan kerana terdapat huruf vokal di pertengahan, iaitu huruf alif. Jadi, Shin akan bercantum dengan mim, mim akan bercantum dengan pa, dan pa akan bercantum dengan waw. Tiada huruf avuzarzat di sini. Jadi, sebutan shampoo akan jadi shampoo. Shampoo. Kita pergi pada seterusnya pula, konsonan bergabung. Pintu. Pintu. Pa, ya, nun, pin. Ta, waw, tu, pin. Tu, pin. Suku kata yang pertama. Tu, suku kata yang kedua. Contoh yang seterusnya, pinggan. Suku kata yang pertama adalah ping. Suku kata yang kedua adalah gan. Pinggan. Traktor. Trak. Dia akan sebut sekali ya. Traktor. Suku kata yang pertama, trak. Suku kata yang kedua, tor. Traktor. Ice cream. Ice cream. Suku kata pertama, ice. Suku kata yang kedua, cream. Ice cream. Terminal. Ini bagi 3 suku kata. Kalau tadi 2 suku kata, yang ini adalah 3 suku kata. Yang pertama, ter. Kedua adalah mi. Dan yang ketiga adalah nal. Terminal. Okey, selesai untuk tajuk yang kedua. Kita pergi seterusnya adalah bunyi digraf dan bunyi konsonan bergabung. Okey, ini sambungan yang tadi. Contoh perkataan lain yang kita boleh lihat bagi huruf nga, nya, shin dan ho. Dan yang bawah adalah konsonan bergabung bagi perkataan scooter, stokin, crayon, span, traktor, clip, strawberry, block dan drum. Anak-anak boleh tengok ejaannya untuk bunyi digraf dan konsonan bergabung. Tajuk seterusnya adalah kaedah penomboran. Bagaimanakah cara menulis tarikh bagi kaedah penomboran? Okay. Cara menulis nombor sahaja ialah bagi huruf yang hanya nombor bermula daripada arah kiri. Kita akan tulis daripada arah kiri, hari bulan, contoh di sini 20 hari bulan, bulan 3, tahun 2021. Jadi, bagi cara kaedah menulis nombor bermula daripada arah kiri. Bagaimana pula cara menulis nombor bagi penambahan jawi? Ada huruf jawi. Dia akan mula ditulis bagi arah kanan. Contoh di sini 20 hari bulan Mac. So Mac-nya ditulis dalam tulisan jawi. Tahun 2021. Bagaimana pula jika nombor tersebut berturut-turut? Maknanya mungkin ada 2 atau 3 hari. Dia akan ditulis mengikut kaedah rumi nombor.
Contohnya 20 hingga, ada perkataan dash di situ, 21 hari bulan. Maknanya ada 2 hari yang digunakan. 20 hingga 21. So ada tanda sempang di situ. Bulan Mac 2021. Ini pula cara penulisan apabila nombor dipisahkan dengan perkataan jawi. Macam tadi dia hanya gunakan dash. Kalau ini dia ada guna perkataan jawi. Dia pisahkan 2 hari itu. Contoh di sini 20 hingga 21. So kita akan tulis 20 dulu hingga perkataan jawi 21 bulan Mac 2021. Okey. Ini adalah kaedah penomboran yang lain bagi selain daripada contoh yang tadi. Contoh macam tadi yang atas lah. Hari bulan dia akan duduk sebelah kanan 14. Hari bulannya letak di tengah dan tahunnya di akhir 2020. Bagi susunan kaedah penomboran atau cara, contoh macam ada program, untuk disusun programnya pada setiap jam, dia akan tulis tarikhnya sekian, hari apa, kemudian waktunya adalah pukul 7.30 malam, apakah situasi yang berlaku. Kemudian seterusnya pukul 8 malam, apakah keadaan seterusnya situasi yang berlaku. Okay, itu bagi susunan atau cara. Bagi susunan objektif dalam bentuk persediaan perkataan atau ucapan, objektif persidangan. Contoh di sini objektif persidangan. Yang pertama nombor 1 bertitik. Untuk apa? Kemudian selang 2 untuk membantu apa. Begitu. Itu dalam susunan objektif cara penulisan. Okey, bagi kaedah menulis soalan pula, dia akan bagi soalan berbentuk 1 titik. Dia akan bagi soalan lah. Siapakah nama kamu? Di sini contoh, di manakah batu? Begitu. Kemudian ada pilihan jawapan di bawah. A, apa pilihan yang pertama? B, pilihan yang kedua apa? C, pilihan ketiga apa? Dan seterusnya. Dalam sistem tulisan jawi, hanya menggunakan angka 2 bahasa Arab bagi melambangkan kata ganda penuh. Seperti contoh, mana. Dia bukan terus tulis mana, sempang, mana. Dia hanya tulis angka 2 saja. Mana. Kita akan sebut 2 kali lah. Sebab ada angka 2 bahasa Arab di belakang tu. Mana. Contoh yang kedua, kata. Yang ketiga, buku. Dan lain-lain lah. Okey, kita pergi pada pelajaran seterusnya. Kedudukan huruf Hamzah. Kaedah kedudukan Hamzah dalam tulisan jawi. Terdapat 5 kedudukan huruf Hamzah pada huruf alif. Kedudukan Hamzah dalam tulisan jawi ada 5, iaitu pertama, Hamzah ditulis di atas huruf alif. Seperti dalam gambar ini. Huruf alif di atasnya ada terletak huruf Hamzah. Yang kedua, Hamzah duduk di bawah huruf alif. Yang ketiga, Hamzah diletakkan 3/4 daripada atas garisan. Nanti kita akan tengok contoh. Yang keempat, Hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima, Hamzah berumah. Nanti akan ada letak ya maksurah di situ yang ia tidak bertitik. Ada Hamzah berumah. Okay, kita pergi tengok. Hamzah yang pertama iaitu Hamzah di atas huruf alif. Hamzah mesti diletak atas huruf alif apabila sesuatu perkataan kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului imbuhan awalan. Dia ada imbuhan awalan di situ. Nanti dia akan ada tambahan huruf alif, perlu tambah huruf alif dan diletakkan Hamzah di atasnya. Apa contoh imbuhan awalannya? Sin, se, kaf, ke,
daldi. Seperti contoh, orang. Kata dasarnya adalah orang. Bila ditambahkan imbuhan awalannya se, dia akan jadi seorang. So, bila seorang akan ditambahkan alif, atas alif tu akan diletakkan huruf hamzah. Okay, contoh yang kedua, empat. Kata dasarnya empat. Imbuhan awalannya ke. So, akan jadi keempat. Ditambahkan ke tu huruf alif. Di atas alif tu ada huruf hamzah. Keempat. Contoh yang ketiga, urus. Ditambahkan imbuhan awalnya di. Okay, akan jadi diurus. Bila diurus, ditambahkan huruf alif. Kemudian di atasnya diletakkan huruf hamzah. Seperti contoh dalam gambar ini. Diurus, seorang dan keempat. Setiapnya akan ditambah huruf alif dan di atas alifnya ada tambahan hamzah. Bagi yang kedua pula, hamzah di bawah. Ni diletakkan di bawah pula. Huruf di bawah huruf alif. Ada terjadinya apabila yang pertama, kata dasar pinjaman bahasa Arab bermula dengan huruf alif. Yang kedua, perkataannya bermula dengan huruf I tunggal. Ada perkataan I tunggal. I apa? Nanti ada contoh di belakang. Yang ketiga, kata sapaan. Yang akan bermula dengan huruf alif. Okay, kita tengok contohnya. Hamzah di bawah huruf alif yang pertama bagi kata dasar pinjaman bahasa Arab. Contohnya adalah perkataan Islam. Islam. Islam adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okay, Islam. So, perkataan Islam depan tu adalah alif. Bawahnya akan ditambahkan huruf hamzah. Jadi Islam. Okay, yang kedua adalah perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. Apa itu I tunggal? Contoh perkataan email. Apa lagi? eBay. Ada I di depannya. I tunggal. Okay, sebagai contoh di sini email. Ejaannya alif, ya, I. Alif di depan tu akan ditambahkan hamzah di bawahnya. Mail. Mim, ya, lam, mail. Email. Okay, bagi kata sapaan pula. Itu adalah bukan ayah ya. Sebab alif di hadapan ditambahkan hamzah di bawahnya. Dia macam dalam perbualan. Kotornya rumah awak. Begitu contoh. Okay. Tengok contoh seterusnya. Kata dasar pinjaman bahasa Arab. Tadi ada contoh Islam. Contoh yang kedua, pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab, iman. Iman ada alif di depan dan letakkan hamzah di bawahnya. Ihfa. Ni tajwid. Hukum tajwid ihfa. Jadi dia adalah kata pinjaman bahasa Arab. Jadi ihfa, alif di hadapan, di bawahnya ditambahkan huruf hamzah. Okay, yang kedua pula, perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. Tadi dah bagi contoh email. Ni ada tambahan lain. I dagang. Ada tambah alif di depan, alif ya, I. Ada letak hamzah di bawahnya, I dagang. Contoh yang seterusnya, e-book. Alif ya, I. Bawahnya di depan letakkan huruf hamzah bawah alif. E-book. Email. Macam tadi. Okay, yang ketiga, kata sapaan. Dimulakan dengan huruf alif. Bawahnya akan diletakkan hamzah. Dan ada kata seru di situ. Ada macam perbualan lah. Contohnya, kotornya kasut awak. Begitu ya. Okay. Hamzah, kedudukan hamzah yang ketiga. Perkataan berimbuhan I dan an. Contoh bacaan daripada kata dasar baca. Alif baca, baca. Akan ditambahkan alif di belakangnya dan sebelahnya akan ditambahkan hamzah 3/4. Maksudnya di sebelah huruf alif tu ada huruf hamzah tapi bukan di atas alif. Di sebelah. Bukan juga di bawah ya. Di atas sedikit. Dan ditambah alif, hamzah, nun, an. Akan terjadilah berimbuhan bacaan. Imbuhan akhir.
Okey, contoh yang kedua, harga. Hargai. Kata dasar dia harga. Bila ditambahkan hargai, dia akan tambah alif, hamzah 3/4, kemudian ada huruf ya di akhirnya. Hargai. Bagi kata nama khas pula, sebagai contoh, Ong. Ini nama orang Cina. Ong atau Eng. Ejaannya begitu. Ada hamzah, hamzah 3/4, kemudian waw dan ngah. Ong. Atau ejaan Eng. Hamzah 3/4, kemudian huruf ngah. Eng. Dan yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan. Ai, au atau ui. Seperti contoh, pipe, laut, duit. Selepas huruf alif itu akan ditambahkan huruf hamzahnya. Kalau tak, nanti contoh macam seperti pipe tu, bila tak ada huruf hamzah 3/4 akan jadi payap. Bukan pipe jadinya, payap. Salah dah. Jadi dia akan letakkan sebelah huruf alif tu huruf hamzah 3/4. Jadilah pipe. Begitu juga laut. Kalau tidak letakkan hamzah 3/4 di sebelah alif, akan jadi lawat. Kita nak laut, jadi perlu letakkan hamzah di sebelah alifnya. Begitu juga duit. Duit. Kalau tak ada hamzah 3/4, akan jadi duyat. Jadi perlu letakkan hamzah di situ. Du, dal waw du, hamzah, ya ta'id, duit. Okay, kita pergi pada kedudukan hamzah yang keempat. Hamzah setara dengan garisan. Kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu kata pinjaman bahasa Arab. Dia akan letakkan huruf hamzah pada contoh perkataan Al-Quran. Al-Quran akan diletakkan huruf hamzah setara dengan kedudukan garisan. Setara dengan kedudukan huruf qaf, huruf ra, dan alif tu pada garisan titik yang bawah. Akan letakkan hamzahnya di garisan yang bawah. Okey. Contoh yang kedua, wuduk. Dia akan duduk sebaris garisan huruf waw, kepala waw dan kepala dot. Dia akan sebaris sama. Contoh yang ketiga, doa. Doa, huruf dal, kedudukan huruf dal akan sebaris dengan huruf hamzah. Contoh yang keempat, ulama. Contoh yang kelima, insya. Okey. Digunakan pada kata dasar bagi kata pinjaman bahasa Arab. Okey, dan yang terakhir, kedudukan hamzah yang kelima, hamzah berumah. Kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab, pinjaman bahasa Arab, iaitu huruf yang tidak boleh bersambung. Contoh di sini, malaikat. 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 Okey, ada huruf hamzah berumah di situ yang berwarna merah. Kalau tidak, dia akan jadi apa? Malakat. Malakat. Jadi perlu letakkan hamzah berumah di situ. Okey. Contoh yang kedua, Jibril. Jibril. Okey. Yang kedua, huruf yang boleh bersambung. Kalau tadi huruf yang tidak boleh bersambung. Jadi dia tak bersambung lah kerana sebelumnya ada huruf alif kan? Huruf Abu Zarzat. Jadi yang kedua adalah huruf yang boleh bersambung. Contoh yang pertama, tahniah. Tahniah. Okey, jadinya ya berumah tu, hamzah berumah, ya maksurah tu, dia akan bersambung dengan huruf ya yang sebelumnya. Jadi dia akan bersambung huruf ya, kemudian ya maksurah yang ada ya hamzah tu, jadi tahniah. Okey, contoh yang kedua, masalah. Masalah, huruf sin boleh bersambung dengan ya maksurah tu, ya yang berumah. Jadi gugurlah kepala ya tu. Jadi dia bercantum, bersambung. Okey. Okey. Ni contoh lain bagi kedudukan hamzah. Awak boleh tengoklah contoh-contoh lain. Perkataan bagi ong, eng, perkataan bagi serapan bahasa Arab, malaikat, masalah, air, buih dan lain-lain. Okey.
Kita pergi pada pelajaran seterusnya iaitu frasa dalam ejaan Jawi bagi perkataan dan suku kata. Frasa dalam ejaan Jawi terdapat 4 iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa sendi dan frasa adjektif. Okay, kita tengok pada perkataan satu suku kata. Contoh bagi frasa nama bagi satu suku kata adalah perkataan jam. Jam, bas dan tin. Itu adalah frasa nama bagi satu suku kata. Bagi frasa sendi, satu suku kata contohnya adalah di atau ke. Bagi frasa kerja, bagi perkataan satu suku kata, contohnya adalah lap. Lap. Okay, kita pergi pada contoh yang lain. Bagi perkataan satu suku kata. Bas, cat, tas, zip, bot dan tin. Bagi perkataan dua suku kata, frasa nama. Contoh perkataannya, ibu. I, suku kata yang pertama. Bu, suku kata yang kedua. Buku, cili. Frasa sendi bagi dua suku kata, dari. Yang kedua, pada. Frasa kerja bagi dua suku kata adalah makan. Suku kata yang pertama ma, suku kata yang kedua kan, makan. Contoh yang kedua tidur dan dengar. Frasa adjektif bagi dua suku kata adalah panjang, cemas dan rajin. Okey. Contoh lain bagi perkataan dua suku kata, mari, cili, lori, sudu, jari, batu. Perkataan tiga suku kata. Bagi frasa nama, contoh yang pertama, sekolah. Tiga suku kata. Baris, kerusi. Bagi frasa sendi, tiga suku kata, antara, seperti, kepada. Bagi frasa kerja, maksudnya perbuatan, tiga suku kata, membeli. Dia ada berimbuhan di situ. Berjalan, memanggil. Bagi frasa adjektif, tiga suku kata, perlahan, gembira, berani. Okay, contoh lain. Kerusi, tomato, telekung, terompah, almari, kelapa, belimbing. Okey, kita pergi kepada contoh lain. Frasa dalam ejaan Jawi bagi satu suku kata, dua suku kata dan tiga suku kata. Suku kata yang pertama bagi frasa nama, contohnya jam, bas, tin. Bagi frasa kerja lain, lap. Frasa sendi, di atau ke. Okey, anak-anak boleh tengok yang lain lagi pada dua suku kata dan tiga suku kata dan bezakan frasa nama bagi kata nama khas, frasa kerja bagi perbuatan, frasa sendi bagi penghubung ayat dan frasa adjektif bagi menyempurnakan sesuatu ayat tersebut. Okey? Kita pergi pada tajuk seterusnya iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk dalam tulisan Jawi. Okay, kita pergi yang pertama. Ayat tunggal terdiri daripada
Satu subjek iaitu frasa nama dan satu predikat bagi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi bagi membina satu ayat tunggal yang sempurna. Okey, kita tengok contoh ayat tunggal yang pertama. Okey, subjeknya adalah kucing. Kita akan nampak ada gambar kucing di situ kan? Subjeknya adalah kucing. Maksudnya si pelaku itu adalah kucing. Dan dia sedang makan ikan. Makan ikan tu adalah predikat. Jadi ayatnya adalah kucing makan ikan. Itu adalah contoh ayat tunggal. Okey. Dia kalau contoh ayat tunggal tu memang dia pendek saja. Kucing makan ikan. Apa perbuatan yang dilakukan? Okey, contoh ayat tunggal yang kedua. Subjeknya adalah kakak. Si pelaku, si perbuatan itu. Siapa orangnya? Kakak. Okey, kakak masak kek coklat. Masak kek coklat itu adalah predikat. Okey, perbuatan yang dilakukan. Jadi ayatnya adalah kakak masak kek coklat. Okay. Contoh ayat tunggal yang ketiga. Bagi subjeknya adalah Aisyah. Si pelakunya nama Aisyah. Predikatnya ambil buku. Jadi Aisyah ambil buku. Contoh ayat tunggal yang keempat. Subjeknya adalah ayah. Ayah adalah subjek. Apa ayah buat? Apa perbuatan yang ayah lakukan? Tanam pokok pisang. Jadi, itu adalah predikat. Apa ayatnya? Ayah tanam pokok pisang. So, sempurna ayat tunggal tersebut. Okey, itu penerangan bagi ayat tunggal. Kita pergi pula ayat majmuk. Ayat majmuk ni maksudnya ayatnya makin bertambah sedikit. Panjang sedikit lah. Selepas ditambahkan kata hubung. Okey. Apa contohnya? Dan, sambil, atau, kerana, tetapi, untuk, atau yang. Okay. Contohnya di sini, ayat tunggal akan bercantum dengan ayat kata hubung. Yang saya bagi contoh tadi tu. Dia akan bercantum dengan kata hubung dan ditambah lagi dengan ayat tunggal yang kedua. Dan sempurnalah jadi ayat majmuk. Kalau ayat tunggal dia pendek je. Kalau ayat tunggal dia akan bertambah sesuatu ayat yang kedua pula. So dia ada dua ayat tunggal. Dia akan bercantum dengan tengah-tengahnya ada kata hubung. Okay, kita tengok contoh ayat majmuk yang pertama. Ayat tunggal yang pertama adalah Muhammad anak yang rajin. Okey, Muhammad anak yang rajin. Ayat tunggal yang kedua, Muhammad anak yang baik hati. So subjek di sini adalah Muhammad. Muhammad rajin, Muhammad baik hati. Macam mana nak binakan ayat dia? Kena tambah dengan kata hubung. KH ni adalah kata hubung yang berwarna merah ni. Okay, kita buat ayat dia. Muhammad, anak yang rajin dan, kata hubungnya adalah dan. Baik hati. Sempurna dah ayat majmuk. Okay, kita pergi contoh ayat majmuk yang kedua. Siti tidak hadir ke sekolah. Itu ayat tunggal yang pertama. Siti tidak hadir ke sekolah. Ayat tunggal yang kedua, Siti tidak sihat. Macam mana nak cerita? Takkan kita nak cerita Siti tidak hadir ke sekolah, Siti tidak sihat. Kita boleh jadikan dia ayat majmuk. Kita gabungkan ayat tu. Macam mana? Kita tambah dengan kata hubung. Siti tidak hadir ke sekolah kerana. So, kerana adalah kata hubung. Kerana tidak sihat. Tak perlulah letak dua kali nama Siti tu. Okay? Kita letak Siti di awal saja. Jadi kita tahulah kenapa Siti tidak hadir ke sekolah. Okay?
Contoh ayat majmuk yang ketiga. Ayat tunggal yang pertama, Abu makan roti. Ayat tunggal yang kedua, Abu menonton televisyen. Si Abu ni makan roti. Pula tu menonton televisyen. So macam mana nak bina ayat majmuk yang cantik? Okey. Begini. Abu makan roti. Kita tambah dengan kata hubung sambil. Maksudnya dia buat dua perbuatan dalam satu masa tu. Apa perbuatan dia? Yang pertama, dia makan roti. Sambil dia menonton televisyen. So tak adalah Abu tu tulis dua kali. Sekali je. Yang pertama je depan Abu. Okey. Okey, itu contoh bagi ayat tunggal dan ayat majmuk. Ni ada contoh lain lah. Boleh tengok di sini. Anak-anak boleh tengok di sini. Kalau yang bahagian atas, ayat tunggal dalam ejaan Jawi. Yang bawah, ayat majmuk dalam ejaan Jawi. Okey? Kita pergi pada tajuk yang seterusnya dan tajuk terakhir bagi pelajaran Jawi dan Had tahap 2. Okey. Tajuknya adalah frasa dan ayat Jawi yang mengandungi perkataan berimbuhan. Ni perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Imbuhan awalan ada terdapat frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh frasa nama pelukis. Kata dasarnya adalah lukis. Imbuhan awalannya adalah pelukis. Okay, contoh yang kedua, penduduk, pelaut. Okay. Bagi frasa kerja pula, membasuh. Kata dasar dia basuh. Imbuhan awalannya jadi membasuh. Contoh lain, bermain, membaca. Okay, frasa adjektif, setinggi. Kata dasar dia tinggi. Imbuhan awalan dia huruf sin sahaja, se. Contoh lain, terkuat, terkecil. Okey. Contoh lain. Tersalah eja pula. Berikanlah, sebenarnya berikanlah. Dicuci, melompat, terjatuh, mencari, sepasang, pembantu, ke rumah. Okay, saya ambil contoh di sini. Pembantu. Apa kata dasar pembantu? Betul, bantu. So, imbuhan awalannya adalah pamimpem. Jadi, pembantu. Begitu ya. Okay, kita pergi seterusnya. Ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan. Ni ayat pula. Kalau tadi perkataan kan. Yang ini adalah ayat pula. Contoh yang pertama. Perompak itu telah ditangkap polis. Okay. Jadi ditangkap tu adalah imbuhan awalan. Kata dasarnya tangkap. Imbuhan awalannya di. Jadi ditangkap. Contoh ayat yang kedua. Ayah suri seorang peladang. Peladang tu adalah imbuhan awalan daripada kata dasarnya ladang. Imbuhan awalnya pe. Okay, begitu juga dengan seorang. Seorang pun dikira imbuhan awalan juga. Okay, contoh ayat yang ketiga. Rumah saya terletak di hujung kampung. Okay, terletak adalah imbuhan awalan. Kata dasarnya letak. Imbuhan awalannya ter. Sama juga di sebelah tu, di hujung. Pun ada imbuhan awalan. Iaitu di. Kata dasarnya hujung. Okay, jelas ya anak-anak? Okay, kita pergi yang seterusnya. Ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Ni contoh lain lah. Contoh, abang suka bermain hoki. Bermain tu adalah kata dasarnya main. Imbuhan dia imbuhan awalannya. Dia mencuri pensel saya. Mencuri itu adalah kata berimbuhan.
Ibu sedang memasak di dapur. Ada dua berimbuhan di situ. Satu memasak, satu di dapur. Okey? Kita pergi pada imbuhan akhiran pula. Tadi imbuhan awalan. Semua awal duduk di hadapan. Imbuhan akhiran, nama pun akhir. Jadi dia duduk di belakang. Bagi frasa nama dan frasa kerja. Contoh bagi frasa nama adalah makanan. Tengok di akhir. Jadi imbuhan akhir jadi tengok di akhir. Makanan. Jadi kata dasar dia makan. Ditambahkan nun di akhirnya. Nun sahaja. Jadi makanan. Okey, contoh yang kedua. Bacaan. Kata dasar dia baca. Ba'ali baca, ca saja. Jadi apa imbuhan akhirnya? An, iaitu huruf alif, diletakkan huruf hamzah dan nun. Jadi bacaan. Okey, contoh yang ketiga, tujuan. Kata dasar dia tuju. Imbuhan akhir dia an, alif nun an, tujuan. Dia tak boleh letak nun saja. Kalau tak ada alif dah jadi tujun. Apa maksud tujun? Tak ada makna kan? Jadi dia letak alif nun an, tujuan. Okey, itu bagi frasa nama. Frasa kerja iaitu perbuatan. Temui. Kata dasar dia temu. Dia letakkan imbuhan akhirannya hamzah ya'i. Okey, yang kedua. Hampiri. Kata dasar dia hampir. Imbuhan akhir dia ya. Ya tu adalah hampiri. Ri, i. Okey. Yang ketiga. Jelaskan. Kata dasar dia jelas. Imbuhan akhir dia kan. Jelaskan. Okey, contoh lain bawah. Padankan, sukai. Bila letak sukai je, sin waw sukaf ke suka, dia akan letakkan alif di akhirnya dan hamzah ya'i. Sukai. Cemari, tujuan. Okey. Imbuhan akhiran bagi ayat. Ayat bagi imbuhan akhiran. Contoh, latihan itu akan kami mulai. Mulai itu adalah imbuhan akhiran. Kata dasarnya mula. Contoh dua. Biar saya buatkan air kopi. Okey, buatkan tu adalah imbuhan akhiran. Contoh ketiga. Lawatan itu selama 3 hari. Kata dasar dia lawat. Dia tambah nun an di akhirnya. Lawatan. Contoh keempat, bersihkan diri setiap hari. Bersihkan adalah imbuhan akhiran. Yang kelima, jangan cemari sungai kita. Cemari adalah imbuhan akhiran. Kata dasarnya adalah cemar. Dia tambah ya di akhirnya. Ri, cemari. Okey, ada latihan kefahaman, nak uji awak. Tak perlu buat, tak perlu jawab, tak perlu tulis di dalam buku nota. Hanya bincang bersama saya sekarang. Mari kita bersama-sama baca petikan ni. Kemudian kita cari mana dan betul ke itu adalah imbuhan awalan atau akhiran. Kita tengok yang permulaan cerita. Abang suka bermain. Ada warna merah di sini. Bermain. Kata dasarnya main. Imbuhan apa? Betul. Imbuhan awalan. Sebab ber di hadapan kan. Jadi imbuhan awalan. Bermain bola sepak. Pada waktu petang, abang berlatih. Berlatih. Imbuhan apa? Kata dasarnya latih. Betul, imbuhan awalan juga. Bersama, imbuhan apa? Awalan. Rakan-rakannya. Rakan-rakannya. Kata dasarnya adalah rakan. Rakan-rakan. Nya di akhir. Jadi imbuhan akhiran. Di padang. Kata dasar dia padang. Imbuhan awalan. Saya dan ayah mengikut. Kata dasar dia ikut. Jadi, imbuhan awalan. Abang ke padang. Ini sama tadi di padang dan ke padang. Jadi, imbuhan awalan juga. Ayah membuat. Kata dasar dia buat. Imbuhan awalan. Mim, mim, mem.
Ada 2 mim di situ. Jadi imbuhan awalan. Rakaman. Membuat rakaman. Kata dasar dia rakam. Tambah nun di akhirnya. Jadi imbuhan akhiran. Video sesi latihan. Kata dasar dia latih. Jadi dia ada tambah nun di akhirnya. An. Latihan. Jadi imbuhan akhiran. Abang menggunakan. Ni ayat dia panjang sikit dan saya tak ajar tadi. Saya baru ajar imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. So di sini menggunakan. Jadinya kata dasar dia di tengah-tengah. Guna. Kata dasarnya guna. Ada imbuhan awalan ada imbuhan akhiran kan. Jadi kata dasar tengah-tengah dia adalah guna. Ini dipanggil imbuhan apetan. Imbuhan apetan. Akan datang kita akan belajar pada jawi dan had tahap 3. Okey. Telefon. Apa tadi? Sesi latihan abang menggunakan telefon bimbitnya. Kata dasar dia bimbit. Imbuhan akhiran dia nya. Jadi di sini adalah imbuhan akhiran. Okey. Senang saja untuk membezakan imbuhan awal dan akhir. Sama ada dia duduk di hadapan imbuhan dan di akhir imbuhannya. Kata dasar, dapat kenal kata dasar, maknanya kita dapat kenal imbuhan awal dan imbuhan akhirnya. Okey. Ini contoh lain lah bagi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Bagi frasa jawi, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan ayat jawinya. Okey, anak-anak boleh tengok lagi lah di sini. Okay, sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk semua tajuk tahap 2 bagi pelajaran jawi dan had, iaitu bunyi diftong, bunyi vokal berganding, bunyi diagraf, bunyi konsonan bergabung, kaedah penomboran, kedudukan hamzah, frasa dalam ejaan jawi, ayat tunggal, ayat majmuk dalam ejaan jawi, dan akhir sekali tadi adalah imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Okay, jadi anak-anak boleh buat lagi ulang kaji. Di akhir nanti saya akan sediakan beberapa soalan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak boleh buat soalan, boleh buat jawapan, salin, kemudian buat jawapannya, ataupun boleh print kertas, kemudian buatlah latihan yang saya sediakan dan simpan, masukkan di dalam satu fail khas untuk subjek UPKK. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum semua.